rasa masih sempat lagi saya nak ucapkan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton. Hai, saya Maria dan saya buat live ni bukan live dekat page PSU, walaupun saya berada di HQ PSU sekarang. Saya buat live di platform personal saya, Facebook personal, sebab memikirkan dah lama kita tak buat sedikit perkongsian dan sebagainya, dan saya memikirkan disebabkan live ni saya buat di page personal, so saya nak share something yang berkaitan dengan personal perkara jugalah. So benda yang berkaitan dengan peribadi adalah tentang perkara yang melibatkan perniagaan lah. Dan saya nak share benda ni untuk korang semua yang sedang menonton, sama ada korang sebagai pembeli ataupun korang juga ada pengalaman sebagai penjual. So saya nak share pengalaman saya. Ya, saya tersinggung sikit dengan kenalan saya berkaitan dengan bisnes lah. Saya fikir ini adalah satu cabaran yang tak dapat kita nafikan. Ramai orang akan hadapi benda ni, yang mana korang akan berurusan dengan yang dipanggil sebagai ahli keluarga ataupun kawan-kawan. So saya nak cerita ada dua side. Ada side saya sebagai pembeli, ada side juga saya sebagai penjual. So saya nak share tentang perkara yang tak best lah yang berlaku dalam kedua-dua situasi. So saya berfikir untuk korang dengar benda ni dengan hati terbuka adalah korang dengar dengan tanpa ada apa-apa judgement lah. Sebaiknya korang dengar perkongsian ni lebih kepada tentang nak tahu macam mana side seller sebenarnya, macam mana side pembeli juga macam mana. So kadang-kadang kan korang tak tahu macam mana nak bezakan cara nak deal dengan orang yang dipanggil sebagai kawan dan juga keluarga. Dan kadang-kadang korang pun kena sedar diri, korang sebagai pembeli tak tahu macam mana nak handle cara korang berurusan dengan kawan korang ataupun keluarga korang yang sebenarnya adalah penjual. Okay, sebagai contoh, kalau kata korang jual barang kan, dropship ke apa-apalah, tudung ke, barang-barang produk kesihatan, Shaklee ke whatsoever. Macam saya sendiri, saya menjual servis fotografer untuk perkahwinan ataupun apa-apa keduri. Kalau kata ada kawan korang yang penjual, macam mana korang nak orang kata apa, nak survey dengan kawan, macam mana nak approach kawan korang yang meniaga ni tanpa ada business purpose, faham tak? So korang kena betul-betul splitkan identiti ni tau. Korang tak boleh pergi jumpa kawan korang, okay, sebagai penjual, korang tak boleh pergi jumpa kawan korang dengan intention you guys harap dia jadi korang punya pembeli. I think that is a wrong niat. Sebab kan kita kan berniaga ni datang kemudian tau, sahabat ni dulu. Jadi saya rasa adalah penting untuk memelihara persahabatan berbanding korang nak make sure kawan korang ni beli dengan korang. Sebab kalau kata kita berjaya dalam perniagaan kita, mahupun na'udzubillah kita gagal dalam perniagaan, kawan-kawan yang baik ni, mereka ni adalah orang-orang yang setia. Hai, thank you so much yang menonton. Terima kasih. Sebab saya rasa saya terpanggil untuk buat perkongsian ni sebab saya dah duduk dalam bisnes ni selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun saya telah pun menyakiti ramai kawan-kawan saya, ahli keluarga saya. Dalam masa yang sama juga, ramai juga kawan-kawan dan ahli keluarga saya yang menyakiti saya sebagai pembeli. Dan saya terpanggil untuk buat perkongsian ni. Kita kena cari bridge. Kita kena usaha cari jambatan. Macam mana nak berurusan dengan betul dengan mereka-mereka ni. Dan saya dapati banyak benda yang tak best yang berlaku bila berlaku satu perselisihan ataupun salah sangka. Saya boleh katakan ramai orang makin berjauhan sesama sendiri adalah lebih kepada disebabkan salah sangka semata-mata. Miscommunication. Thank you so much Hanif Hadi. Thank you so much Pak Kram sebab buat thumbs up. Okay, so disebabkan miscommunication ini yang menyebabkan hubungan jadi renggang, padahal punca dia adalah lebih kepada benda yang sangat simple, tapi sebab dia melibatkan perniagaan, dia melibatkan duit masuk, duit keluar, so mudah. Benda ni sensitif lah sebenarnya kan,
untuk dibincangkan. Saya fikir tak ada lagi kot orang yang buat sharing tentang benda ni. Saya rasa perlu saya share supaya at least lah kan, kalau kata tak value, tak cukup value pun untuk live ni dikongsikan, it's okay. Asalkan yang menonton ni dapat sikit banyak pun tak apa kan? Tak banyak pun tak apa, sikit pun boleh kan. Alright, so saya tak ada tips how to confront dengan mereka yang dipanggil ahli keluarga ataupun kawan ni dalam bisnes. Tapi saya boleh ceritakan pengalaman saya. So kalau pengalaman saya secara ringkasnya adalah kita jangan dekati orang ataupun kawan ataupun saudara mara kita yang berniaga ni. Yang berniaga pula, yang biasa-biasa ni kita niaga. Hai kakak, hai kakak, hai Amira, Adifa, hai Amoy, macam ni Amoy. Walaupun awak tak ada, tapi seolah macam saya nampak muka awak kan. Apa khabar Amoy? Alright, so kita sambung. Kita nak share tentang pengalaman macam mana handle dengan kawan-kawan ataupun sama-sama kenalan bisnes macam mana. Alright, so sebagai business owner ataupun sebagai orang yang berniaga ni, macam mana korang nak confront dengan kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan ataupun saudara mara yang orang biasa-biasa. Hai, Assalamualaikum Hafiz Imran, apa khabar? Kak, muzik kuat sangat. Pasang muzik ke? Oh, pasang muzik lah. Tengah Anis. Thank you so much. You slow down volume ke ataupun tutup muzik? Slow. Tak payah lebih bisik. Okay, boleh? Alright. Suara okey dah? Hanis dah tolong slow kan? Hanis, mari sini. Saya buat personal punya live. Lama saya tak bersiaran. Ini Hanis. Dia dah kahwin. Ramai sangat. Suara okey ke? Suara okey lagi. Tu tak Hanis, ramai orang tanya awak. Apa? Dia kata, dah berpunya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah dah berpunya. Yang ni? Kak Mason. Kak Mason. Okay, thank you Anis. Thank you so much sebab memeriahkan saya punya live. So, saya buat sharing ni sebab tak ada kejadian yang terbaru pun. Cuma saya takut ramai orang yang takut dengan saya bila saya hampiri diorang. Diorang fikir saya hampiri diorang sebab bisnes. Sebab bisnes. Imran Rawi is watching. Hai Imran, apa khabar? Walaupun kita tak pernah berbual di Muktah, tapi saya selalu nampak awak junior yang sangat bagus. Okay, so kita sambung. So pengalaman saya adalah pertama sekali, jangan kita pergi dekat. Oh, Amoy dah respon. Dia kata okay. Thank you Amoy. Kalau you tak bagi tahu, kita tak tahu. Thank you. Right, so Aiman Jusni is watching. Hi Ustaz. Alright, so kita sambung. So kalau kata kita nak dekati kawan-kawan kita, keluarga kita yang orang biasa-biasa bukan bisnes, make sure kita dekati diorang dengan niat yang baik lah. Niat silaturahim je. Tak perlu pun kita nak bagi tahu kita ada promo sekarang, dapat ke segera. Faham tak? Dia macam buat orang annoying tau. Bila kita post something yang berkaitan dengan bisnes kita dekat family kita punya, lebih-lebih lagi WhatsApp, ada WhatsApp blast, ada kan sekarang ni Messenger, ada chatbot dan sebagainya. So kalau boleh elakkan direct punya sale ataupun hard sale dengan kita punya keluarga ataupun kawan-kawan. Okey, kita memang boleh target kawan-kawan ataupun saudara mara kita sebagai kita punya sasaran, sebagai kita punya pelanggan. Tapi kan make sure dia dalam bentuk indirectly dan juga dalam keadaan yang tak menekan. Sebabnya begini, kalau kata minggu ni korang post lagi dekat dia, minggu depan korang post lagi, senang cerita setiap minggu lah. Setiap minggu korang ada buat mesej dekat dia orang kan, tentang promo ke apa ke, dia akan membuatkan kita punya kawan-kawan ataupun keluarga kita tu rasa terbeban. Mereka akan rasa terbeban tau. Macam alamak, kalau aku tak beli ni sebesarlah. Hai, Assalamualaikum Aisyah, Kak Aisyah. Assalamualaikum Kak Syah.
Hai, Assalamualaikum Fatul Imran. Saja buat sharing simple-simple pagi ni. Okay, so kita akan buat keluarga kita ataupun kawan-kawan kita terbeban dengan kita punya posting. Bukan posting yang dekat Facebook yang saya cerita tentang blast yang terus masuk direct dalam inbox diorang. Sebab dia akan rasa macam, alamak dia kawan aku, alamak dia sepupu aku, kalau aku tak beli bersalah lah, kalau aku tak ni bersalah lah. You know, so jangan buat diorang beli kerana terpaksa. Adalah lebih cantik kalau kita cipta perasaan yang diorang jadi dia nak dengan sendirinya. So korang boleh buat cara dengan iklan secara ringkas, iklan yang secara santai dekat korang punya Facebook personal ke di medium yang lain yang diorang tak terganggu dengan mesej-mesej peribadi. Macam contoh dekat WhatsApp status. Siapa yang ada nombor telefon saya, diorang tahu saya banyak guna medium WhatsApp status. Kalau saya tak update mungkin sedikit sibuk. Kak Syah, waalaikumsalam. Apa khabar? Okay, so kita sambung. Jadi itu adalah kita sebagai business nak approach kawan-kawan kita. Alright, now macam mana pula kalau mereka datang dekat kita survey? Hai Kak pula dah. Betul lah kan Kak kan? Kak lagi tua, Kak Aisyah Fazil. So macam mana pula kalau kawan-kawan kita, saudara mara-mara banyak pula. Macam mana pula mereka kalangan keluarga dan kawan-kawan kita tanya kita punya servis macam mana? Kita nak cakap, kita nak convincekan orang macam mana. Dan okay, nak convince mungkin korang tak ada masalah nak convince korang punya family members ni kan. Tapi kan, macam mana kalau family tu tanya, lepas tu kan dia tergantung. Macam mana tu? Macam mana? Okey, apabila dia tergantung, korang kena relax. Itu je cerita dia. Bila dengan keluarga, bila dengan kawan-kawan, korang tak boleh layan dia sama macam mana customer kita yang biasa. Kalau customer kita yang biasa, kita boleh follow up dia kan, kita akan tanya dia, kita akan try convincekan dia lagi. Nur Syazwani, hai sister, apa khabar, lama kita tak jumpa. Alright, so kita sambung. Jadi ini kat part ni lah yang sebenarnya banyak sangat hati-hati yang terluka tanpa disengaja. Antaranya lah hati saya sendiri. Ya, saya tersinggung. Tapi saya tak marah sebab ini adalah situasi yang biasa berlaku. Benda ni lumrah sebagai peniaga. Saya tersinggung sebagai peniaga sebab kawan-kawan kan, kenalan-kenalan kita ni kadang-kadang dia tanya kat kita kan, saya nak kahwin lah, ada tak package yang sesuai lah untuk untuk nikah Sunday. Okey, kita pun bagilah package kat dia. Conditional ni macam biasalah kan. Tiba-tiba dia senyap. Dia dah tanya macam-macam, lepas tu dia senyap. And then kita pun update lah dengan dia kan, macam mana nak book ke? Sebab kalau nak book kena book segera, sebab tarikh ni tarikh hot bulan 12, cuti sekolah contohnya kan. Okay, so dia tak respon mesej. Sampailah, okay, ni saya masih okay. Ni kisah benar, berlaku betul-betul, berlaku pada saya. Nama dirahsiakan. Jangan risau. Dan sampailah hamba Allah yang tanya survey package dengan saya, dia dah kahwin. Dia kahwin tak jemput saya. Dia kahwin tak jemput saya kat Facebook pun. Tak jemput dekat WhatsApp. Sampai dia dah ada anak macam tu, kita orang tak bertemu siapa. Sedangkan persahabatan kita ni bukan kawan yang biasa-biasa, kita sangat-sangat rapat. Hai Syaima, hai Titi. Hai Titi pula ni Kak Atika Mazi kan, bukan Atika Razi kan. Okey. So saya sangat-sangat tersinggung sebab walaupun tak ambil package dengan Pixio, saya sebenarnya okey saja. Tak ada masalah untuk orang kata apa tak ambil dengan Pixio. Mungkin dia bersangka dengan tak bagi tahu saya, dia ambil fotografer lain, dia fikir dia akan jaga hati saya. Tapi dari satu sudut yang lain, saya ni kawan baik, kenapa tak jemput saya ke majlis? Itu lebih
bagi saya itu lebih menyakitkan lah, sebab kau kahwin tak jemput kan, macam tu lah kan. Dulu waktu zaman uni kita macam have fun, macam gila, susah senang sama-sama, sekali kau kahwin kau tak jemput. Touching tau, touching sangat. Hai Hasanah sayang, apa khabar? Okay, so that's why lah tajuk dia, saya tersinggung sikit. Jadi melihatkan kepada situasi yang macam tu, saya terpanggil untuk buat sharing. Kalau kata korang ada kawan-kawan atau kenalan yang severe dengan korang, mula-mula sekali korang kena relax, korang kena sebenarnya jangan ada expectation yang kawan-kawan ataupun saudara mara kita ni, hai Assalamualaikum Ustaz Fikri, apa khabar? Okay, jangan ada expectation yang mereka akan close dengan korang. Close tu istilah untuk business, means dia beli. Jangan expect langsung orang beli, tapi layan dia sama je. Layan je macam biasa, convince je lah dia macam biasa, you know. Tapi don't pressure them untuk beli. Don't ever pressure them, sebab orang tak suka kena pressure, lagi-lagi bila kawan-kawan ataupun saudara mara, sebab korang mungkin akan ada krisis identiti. Korang nak jadi kawan ke korang nak jadi seller bila depan dengan kawan korang, bila depan dengan saudara mara korang? Korang tak boleh push tau. Okay, satu lagi tips. Yang ni tips, yang ni baru tips. Tadi sharing pengalaman. So tips saya adalah, bila dengan keluarga, ramai orang mungkin tak setuju dengan saya. Tapi bagi saya, dia depends kepada jenis perniagaan anda. Kalau jenis perniagaan korang ni produk, mungkin yang ni lebih sesuai untuk apply. Tapi macam saya services. Baik, untuk services, tips saya ni bukan semua orang kot boleh buat, hanya orang-orang yang hati-hati kental saja. Jangan bagi benda percuma kepada ahli keluarga. Jangan ajar ahli keluarga kita ataupun kawan-kawan kita beri mereka sesuatu yang percuma. Zero. Duit tak masuk langsung. Dura Al-Haya, Ika. Betul. Okey, apa yang betul? Awak setuju yang mana satu? Sebab kadang-kadang komen dekat dalam Facebook live ni dia sedikit lambat. Syarifah Saadah, Tok Saadah kita ni meniaga kek. Tok Saadah kita pun tengok. Apa pandangan Tok Saadah? Best tak kalau kita bagi selalu percuma je dekat keluarga kita dengan kawan-kawan kita? Tak best tau sebenarnya. Dan kawan-kawan atau keluarga kita ni, dia take it for granted. Okay, saya share pengalaman. Kenapa saya kata jangan bagi percuma? Sebenarnya bukan sebab saya dah pernah terkena, tetapi orang lain yang pernah terkena dengan saya. Ya, saya tak datang dengan package terus bijak, terus pandai, terus dewasa dan matang. Saya pernah juga lalui zaman-zaman yang sangat bodoh dalam perhubungan dengan manusia. Okey, saya pernah minta sponsor kek zaman asrama dulu dengan kawan ni. Ada satu kawan kat asrama ni kan, mak dia buka kedai makan. Kedai apa? Kedai kek panggil apa? Bakery. Yes, thank you Anis, I love you. Okay, kedai bakery. So kedai bakery dia ada jual macam-macam lah kek semua. So bila kita orang nak sambut birthday zaman asrama kan, sambut birthday tiap-tiap bulan, konon-konon surprise dekat semua orang. So saya rasa ada dalam 3-4 kali mak dia sponsor kek, dan kek yang mak dia sponsor bukan sponsor yang kek biasa-biasa, kek batik ke apa, pecah-pecah biskut, letak air Milo, bukan. Kek yang memang mahal, ada blueberry cheesecake dan sebagainya. Dan sampailah saya telah pun membuatkan orang tu pindah sekolah. Dia pindah sekolah isu lain, bukan sebab kek. Tapi saya rasa nak tak nak mungkinlah benda ni menyumbang kan. Mungkin mak ayah dia fikir macam, hello Kak Ma, Hanif Hadi. Hai, hello Hanif, sedang pusing-pusing takoyaki ke? Alright, so mungkin disebabkan apa yang pernah saya lakukan kepada dia, mungkin mak ayah dia fikir, anak dia ni mungkin lurus, nampak baik, orang ambil kesempatan. Sebenarnya saya tak ada niat pun. Cuma itulah saya nak share dengan korang semua. Sebenarnya kadang-kadang kan kedua-dua pihak ni, kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli, kedua-dua keadaan, kedua-dua situasi ni, kadang-kadang kita tak sengaja pun saling melukai. Sebab dia situasi tu sendiri, dan kita ada zone relationship, ada satu garisan relationship yang menyebabkan everything yang cross that line,
kita akan jadi sensitif dan apa orang kata apa, mempengaruhi cara kita pandang dia semula. So mungkin dia sebagai penjual, mak dia rasa tersinggung, kawan baik anak dia ambil kesempatan kat atas anak dia. Dan lama-lama dia rasa macam dipermainkan ke, dipergunakan. So that's why diorang pun pindah sekolah. Tu satu bad experience, bad memories, bad me lah. I'm a bad guy. So itu dia saya share sikit. So kalau kata saya nak tersinggung sangat dengan kawan-kawan ataupun family-family yang survey package dengan PCO tapi tak ambil, saya fikir apalah sangat nak banding dengan apa saya pernah buat. Orang lain sponsor saya sampai 6 kali kek birthday. Bukan kek saya, sebab saya punya birthday bulan 12. So majlis hari lahir saya tak pernah disambut di sekolah. Okay, so kek untuk kawan-kawan lain lah. Saya ni selalunya jadi kepala tukang fikir pengarah. Lama dah sebenarnya ada pengalaman jadi pengarah ni. Hanif hadiah menggolek takoyaki pukul 3.30 ni. Pukul 3.30? Sekarang pukul 3.30 kan Hanif? Okey, baik, itulah dia. Saya nak share sikit berkaitan tentang macam mana kita nak handle kalau dengan cerita lama lah ni Ya, betul, cerita lama. Tapi ada je tadi Hanif saya share cerita baru, macam mana kawan-kawan yang survey PCO punya package. Saya harap kalau kata kita sebagai pembeli dengan kawan-kawan kita yang penjual, saya nasihatkan sangat-sangat untuk jangan biarkan sahabat kita tergantung. Kalau kata tak nak ambil package ataupun produk diorang, bagi tahu tak ambil, minta maaf tak dapat nak ambil, terima kasih banyak-banyak, belum lagi kot. Okey, bagi tahu, jangan tergantung. Tapi depends lah kepada macam mana cara si penjual yang aka kawan korang tu juga layan korang kan. Kalau kata dia pun layan korang tu teruk-teruk, takkanlah korang pun ada hati lagi nak membalas kan. Sebab ini realiti situasi yang sebenar yang memang berlaku sekarang ni. Sebab ni adalah zaman kebangkitan usahawan. So terlampau banyak lambakan kelahiran usahawan-usahawan ni macam cendawan. Terlampau banyak. Family kita pun mungkin 2-3 company dia jadi agent, betul tak? So dan diorang pula nak buat bisnes, memang sebenarnya dia akan target orang dekat-dekat dulu. Dia akan target circle dia dulu. So guys, I hope it helps. Saya harap dengan perkongsian ni dapat menjernihkan semula perhubungan antara saya dan juga beberapa orang manusia yang dalam Facebook saya ni. Saya tak ada nak minta korang mohon maaf pun dengan saya. Saya tak kisah langsung. Macam saya kata tadi, bila ada kawan-kawan ataupun family yang message kita untuk tanya servis, kita kena relax. Jangan ada expectation orang beli. Saya tak expect pun korang beli, tak expect langsung pun. Saya tak berharap pun. Okay, saya tak ada berharap doa tiap-tiap hari, ya Allah bagilah Hanif hadiah ambil package kahwin dengan PCO. Tak kan, saya tak berharap langsung pun. Sebab kita fikir kalau kata kawan kita sudi ambil yang kita akan cuba usaha beri yang terbaik, the best dekat kawan-kawan kita. Sebab kawan, bila support kawan ni kita terharu tau. Hai Sus, Saida, apa khabar? Sebab bila kawan support kita kena rasa seronok, kita kena rasa terharu, kita kena rasa bersyukur. Sebab kawan kita tu sudi nak bantu kita, sudi nak terima servis kita yang alah apalah sangat servis kita ni kan. Sedangkan dia boleh dapat servis yang lebih baik daripada orang lain, tapi dia fikirkan sahabat-sahabat dia dulu. So kalau kata korang nak tanya apa-apa servis tentang PCO, kalau tak nak direct dengan saya, mungkin macam alah sebenarnya memang berkenan, thank you so much, so bagi love, I love you too. So kalau kata korang takut nak mesej dengan saya, bukan takut sebab garang, mungkin risau berlaku isu-isu macam ni lah kan. Okay, sebenarnya PCO kita ada team support kita, nombor yang lain. So korang boleh pergi direct dekat PCO punya Facebook page, ada button
Rindu sangat suara you. Allah, suara saya rindu. Subhanallah. Terima kasih banyak Su. I tak tahu you rindu apa kat suara I. Yang pastinya adalah kembali balik pada team support tadi. Kalau kata korang tak nak berwhatsapp dengan saya direct, tak nak berurusan terus dengan saya untuk package PSU, jangan malu, jangan segan. Bagi tahu dengan saya pun boleh. Kak Maria, saya nak ambil package PSU, tapi kan saya segan lah Kak Maria tahu. Boleh tak saya nak orang lain? Jangan risau, Hanis boleh assist. Kan Hanis kan? So Hanis boleh assist. Kita ada juga assistant kita yang lain. Kawan yang support ni rare. That is totally right. Absolutely correction. Jadi tak? Ya, Ika buat macam ni. Okay. Su bagi saya love. Thank you so much. So itu dia. Kalau kata nak survey package PSU, kita ada macam-macam package. Kita ada kahwin, kita ada akikah, kita ada macam-macam lah. Convo pun ada. Dan saya juga tak nak terlepaskan peluang ni sebelum saya tutup live ni, sebab ada kerja kejap lagi. Petang kan ada meeting. Too many things happen in a day. Alright. So sebelum saya tutup live, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang support PSU. Daripada orang yang like page PSU sampailah orang yang selalu join live. Hanif Hadi, you the man. Okay, and then kepada kawan-kawan yang tolong share, yang join kita punya kontes daripada tahun 2018, and then 2019 kita ada buat kontes juga. Lepas tu 2019 kita ada buat live talk show, dan tahun ni kita nak istiqamah untuk talk show kita. So kalau korang semua ada buat bisnes yang berkaitan dengan pengantin, kalau korang nak tahu, ada peluang juga untuk korang muncul dalam talk show PSU. So boleh komen kat tepi nanti ya. PM belakang. Alright, so terima kasih yang support. Terima kasih juga yang titip doa untuk PSU. Terima kasih juga. Saya nak ucap, ini satu ucapan terima kasih yang rare. Saya nak ucap terima kasih kepada korang yang berikan komen penambahbaikan kepada PSU, yang mesej kat tepi, yang tegur tentang aurat, yang tegur tentang, kadang-kadang kita orang naik gila juga kan dekat live. Dia kadang-kadang dia lupa tau. Dia lupa dia naik share tu kan. Dia menggila. Lepas ni boleh beli tudung sarung yang sejual pula ya? Ya boleh. Boleh bagi saya pakai 1-2. Nanti saya bawa dalam live. Hanif Hadi, saya top fan PSU. Yeah, right. So saya nak ucap terima kasih kepada mereka yang memberi teguran dari sudut benda-benda yang perlu ditambah baik, macam dari sudut akhlak kami ke semasa berhadapan dekat dalam live, dari sudut pemakaian, aurat dan sebagainya. Wow, ada road show, bukan road show, talk show. Talk show. Okay, so itu dia guys. Thank you so much. So ada saat buat tudung office PSU, InsyaAllah akan datang. Boleh. Okay, so terima kasih yang menonton. Kalau korang rasa bermanfaat, saya segan nak cakap, tapi kalau korang rasa macam berbaloi untuk korang share, why not kan? Dan kalau rasa yang rindu ke saya tu, ada nombor WhatsApp kan, PM lah belakang. Kita borak-borak, jom. Bye. Assalamualaikum.